Hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan-puan. Ramai yang mula bercakap tentang pemilihan PKR. Mungkin kepada penyokong PH ataupun penyokong Anwar Ibrahim, penyokong PKR, akan tertanya-tanya siapakah presiden baharu yang akan dilantik. Mungkin selepas Anwar menamatkan penggal terakhirnya sebagai presiden PKR. Tidak lain dan tidak bukan antara nama yang paling terdekat untuk menggantikan Anwar adalah Menteri Ekonomi, yaitu timbalan Presiden PKR sendiri, Rafizi Ramli. Tapi persoalannya, pada pemilihan kali ini, sekiranya Anwar dapat dilihat, hampir pasti akan menang tanpa bertanding, tanpa ada pencabar untuk mencabar kedudukan ataupun jawatan sebagai Presiden PKR. Sudah pasti begitu juga Rafizi Ramli sebagai timbalan Presiden PKR. Antara nama yang paling dekat untuk menggantikan Anwar nanti, sekiranya Anwar menghabiskan penggal terakhirnya sebagai Presiden PKR, sudah tentu Rafizi Ramli yang bakal menggantikan Anwar memegang jawatan Presiden PKR pada masa akan datang. Rafizi memang patut diberi menang free, menurut satu tulisan daripada Syabudin Nursin. Setiausaha politik kanan PM Samsul Iskandar Muhammad Akin dilaporkan berkata, perbincangan sedang berjalan untuk memastikan antaranya agar Anwar Ibrahim dan Rafizi Ramli tidak dicabar pada pemilihan PKR yang diadakan pada 24 Mei. Ada satu pertanyaanlah dan persoalan. Sekiranya Rafizi Ramli tiba-tiba mahu mencabar kedudukan Anwar sebagai Presiden PKR pada pemilihan 24 Mei ini, adakah dengan ini Rafizi Ramli dan Anwar akan bercanggah pendapat ataupun mungkin mereka akan terdapat satu situasi yang menyebabkan mereka ini berebut jawatan? Nah, itu menjadi pertanyaan lah. Itu pun kalau tiba-tiba Rafizi Ramli mahu merebut jawatan tersebut, yaitu Presiden PKR, sedangkan Anwar Ibrahim sekiranya menang sekali lagi pada pemilihan ini, akan meneruskan penggal terakhir beliau sebagai Presiden PKR, dan sudah pasti calon yang seterusnya paling terdekat untuk menjadi Presiden adalah Rafizi Ramli. Anwar ketika ini adalah Presiden PKR, manakala Rafizi merupakan timbalan. Pemilihan PKR adalah kali ini adalah penggal terakhir Anwar sebagai Presiden PKR, di mana beliau telah menyandang jawatan tersebut sejak 2018. Jadi saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan, agak-agaknya lah kalau masa akan datang nanti, siapa yang akan lebih layak menggantikan Anwar sebagai Presiden PKR? Mungkin Rafizi Ramli, dan mungkin juga Saifuddin Nasution, Nurul Izzah. Dan mungkin nama-nama ini bukan saja layak untuk menjadi Presiden PKR, tetapi juga layak untuk menjadi pengurus Pakatan Harapan dan sekaligus menjadi calon Perdana Menteri. Rasanya tak mustahil juga. Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan yang saya amat hormati, satu kejutan sebelum ini, khususnya kepada rakyat di negeri di bawah Bayu, di negeri Sabah, berkaitan dengan skandal rasuah berjemaah. Berkaitan dengan skandal rasuah Sabah yang telah menjadi salah satu cerita paling panas pada penghujung tahun 2024 dan akhirnya masuk tahun 2025. Rupanya cerita ini belum selesai. SPRM pun ada membuat pengumuman berkaitan dengan isu ini. Pada akhirnya, salah satu perkembangan terkini
berkaitan dengan skandal rasuah Sabah, apa yang berlaku kepada kerajaan negeri, apa yang berlaku kepada kepimpinan yang terlibat, nama-nama mereka yang terlibat dengan rasuah ini. Adakah akan dipecat, adakah kerajaan negeri akan tumbang dan sebagainya? Kita nantikan saja apa yang akan berlaku. Tapi ini satu maklumat terkini daripada pendedah maklumat yang menyebutkan nama Musa Aman, ataupun lebih exact di dalam berita ini menyebut nama menantu Musa Aman. Pendedah maklumat dalam satu kenyataan, menantu Musa Aman tawar penyelesaian tutup mulut saya. Ini satu kejutan kepada rakyat Sabah. Pemberi maklumat yang mendedahkan siri video yang mengaitkan beberapa adun Sabah dalam skandal rasuah Sabah mendakwa Muhammad Arif, menantu kepada yang di-Pertua Negeri Sabah. Musa Aman telah menawarkan penyelesaian untuk menutup mulutnya. Nah, ini pengakuan daripada pemberi maklumat yang menyebut nama menantu kepada yang di-Pertua Sabah, Negeri Sabah, Musa Aman, menawarkan penyelesaian untuk menutup mulutnya. Menurut ahli perniagaan itu, tawaran penyelesaian yang didakwa termasuk pemulihan lesen penerokaan mineral yang telah dibatalkan dengan syarat dia mengeluarkan kenyataan umum bahwa dana yang bertukar tangan tersebut adalah sumbangan politik. Dia turut berkongsi draft kenyataan media yang dikatakan telah disediakan untuknya, menyatakan bahwa dirinya membuat sumbangan serupa kepada adun daripada UMNO, STA dan PBS. Kenyataan itu dihantar kepada Malaysia Kini, juga menggesa dia untuk memohon maaf kepada adun yang didakwanya menerima rasuah termasuk Arifin sebagai balasan menyokong permohonan lesennya. Jadi saudara-saudara, inilah menjadi pertanyaannya. Kenapa tiba-tiba pendedah maklumat pula menyebut nama menantu Musa Aman, menawar penyelesaian untuk tutup mulut beliau. Jadi saudara-saudara yang saya amat hormati, adakah ini satu lagi perkara yang menjadi pertanyaan paling besar kepada rakyat Sabah? Kenapa nama menantu yang di-Pertua Negeri Sabah terlibat di dalam isu ini? Jadi saudara-saudara, Anda rasa apa yang akan berlaku seterusnya? Adakah ini akan memberi kesan kepada TYT Sabah? Dan adakah ini akan memberikan kesan kepada kepimpinan kerajaan negeri, yaitu pimpinan JRS Haji Jinur? Rasanya, adakah ini tahun ini PRN Sabah akan bertukar tangan, bertukar kerajaan? Rasanya siapa yang akan menang bagi pemilihan ataupun PRN Sabah kali ini? Mungkinkah ada gabungan baru, parti lokal dan sebagainya? Apa komen Anda?